Okey, dalam video ni kita nak tunjuk part potong baju. Tadi kita dah tunjukkan, dah faham cara baca pola macam mana, cara nak pilih pola macam mana kan. Make sure kita pilih pola yang betul. Dan sekarang ni kita nak tunjuk part untuk potong baju mengikut pada pola yang kita pilih. Ambil tinggikan sikit kamera. Kalau you perasan kain ni kain putih, hadapan dan belakang kadang-kadang kita tak perasan. Jadi sebelum you potong kain ataupun tekap pola, you trace, kita kena trace dulu sikit-sikit, conteng sikit dekat bahagian belakang kain ataupun dalam kain. Macam mana nak pilih? Ni dekat hujung ni. Dekat hujung ni dia ada titik-titik, lubang-lubang ni. Lebih rapatkan sikit. Ini lubang-lubang yang ada biasa dekat kain. So bila yang kasar ni, yang timbul ni bahagian dalam. Okey? Yang ini bahagian atas, bahagian luar. Bahagian luar tu nampak tak dia punya lubang tu macam dicocok ke dalam. Jadi dekat bahagian sini dia kasar. So bahagian kasar ni ialah bahagian dalam. Ini bahagian luar. So bila you dah tahu, okey, bahagian dalam mana bahagian luar, okey, yang ini ialah bahagian luar. Cantik, kalau kita kata kain tu kain bercorak, biasanya kita akan panggil dia kain belah cantik. Okey, cantik bertemu cantik, lipat dia macam tu. Dan bahagian dalam ni you boleh conteng dengan kapur. Okay, bila kita bentang lipat dua ni, kita akan potong depan dan belakang serentak. Bila tadi kita punya bahu dia 10, mestilah kita ambil dalam 11 inci kat sini. Termasuk basi Termasuk basi. Pastikan pada bahagian ni kita tak nak lah biar terlebih sikit. Kita akan potong bahagian badan dulu. Bila kita letak macam ni, pastikan yang bekas titik-titik ni luar kawasan daripada yang kita nak potong. Jadi tak nak yang ni, tapi kita kena tambah basi. Apa-apa baju bila kita lipat dua, kita nak pastikan dia tak nak sengit. Kalau sebelah bawah ni 12, ambil 12, atas ni pun ambil 12 ambil 12. Dia tak sengit lah, dia punya era dia. Walaupun atas ni kan dia ada, kita tak boleh naikkan ke atas, kadang-kadang dia potong sengit. Okay, sekarang ni kita letak macam ni. Kita gunakan pemberat ataupun kita gunakan peniti. Kalau kita sayang kita punya pola tu, kita boleh gunakan pemberat. Letak je apa-apa jenis benda yang berat. Nak letak handphone je ke, nak letak remote ke, kan kita buat kerja dekat rumah kan. Nak letak remote TV ke, remote aircon ke, letak je yang berat-berat tu supaya dia tak bergerak-gerak. Sebab kita sedang nak trace kita punya basi ni. Okay? Basi keliling. Macam kalau kita nak gunakan pola ni lama, kita banyak pin lama-lama lubang-lubang kan. Yang sebelah bawah ni kita boleh lebihkan letak basi dia dalam 1 inci. Hujung baju basi 1 inci. So you boleh take note benda ni. Hujung baju basi 1 inci. Kita buat macam ni. Tapi kita tengok dia pun serong, kita buat serong lah. Untuk mengelakkan baju ni jangan dia bila dipakai tu terletak dia cantik, dia tak terjungkit ke kan, walaupun dia budak. Yang baru-baru belajar tu bolehlah tanda sikit-sikit macam ni kan, ataupun gunakan kertas turis dengan roda tu kan. Tapi yang kalau dah biasa kita buat mula-mula tanda betul-betul ngam-ngam dekat pola. Sebab ini ialah garisan jahitan. Yang kita tanda ni, yang ngam-ngam dekat pola ni, okey, kalau ikut ngam-ngam dekat pola ni ialah garisan jahitan. Tapi nanti masa potong kain, jangan potong ngam-ngam. Nanti you boleh nampak pun sebab dia akan potong lebih untuk basi. So tadi basi dekat, yang ni pun you boleh trace ngam-ngam. Yang ni kita tak kisahlah you nak trace ngam-ngam ke tak. Yang ni ada basi dia, kita dah tambah 1 inci. Okay, nampak tak? Kita potong bukan ikut ngam-ngam pola. Kena lebihkan 1 inci bahagian hujung baju. Kemudian bahagian kiri kanan ni kita ambil setengah inci cukup. Yang itu basi setengah inci. Nampak tak? Kita tak potong ngam-ngam ikut pola. Kita lebihkan setengah inci. Yang ini kalau for those yang baru belajar menjahit, you boleh tanda lah.
Okey, tanda dekat mana yang you nak potong kain. Tapi sebenarnya kita boleh ikut mata kasar je, tak perlu rigid sangat. Okey, asalkan ada ruang untuk kita declare dia sebagai basi dah okey dah. 1,5 inci dekat sisi baju. Bahu berapa? Pun sama 1 inci. Untuk leher potong straight saja dulu. Setengah inci kat situ. Kita. So sisi badan sebelah sini pun kena ada tambah basi juga. Untuk pada bahagian belakang, kita boleh gunakan kertas surih tu yang nak senang kita buat macam ni. Kejap, tarik. Tunjuk tarik semua kain ke atas. Tanda sikit-sikit. Tak perlu kita tanda straight macam tu. Sebab dia sebagai garis panduan kita untuk jalan dekat mesin je nanti. Sebab dekat mesin tu pun perasan tak, dekat tapak bawah tapak mesin tu dia ada senggatan-senggatan. So kalau kita nak lurus, kita ikut je senggatan tu. Macam ni masa kita jahit tepi, kalau kita kata basi dia nak setengah, kita kadang-kadang dia orang makan kain. Kan masa kalau kita jahit sendiri tu ada mesin jahit sendiri, kita boleh agak, tapi kalau kita hantar kat kedai, kita takut dia makan kain. Kita lebihkan sikit aja. Sebab takut dia termakan kita punya basi tu, nanti bila sampai dekat kita basi dia kecil pula. Itu pernah jugalah kita, pengalaman saya kan, kita sebelum ada mesin jahit tepi, bila kita dapat kecil kita punya basi. Okey, yang ni kita ketepikan dulu. Tepi dulu. So badan settle, selepas badan kita akan potong bahagian tangan ke, kita tengok dia punya lebih ni untuk boleh buat lepas untuk buat apa. Sebab kita nak jimat kain tau. Yang ini bidang dia 45. Kita ambil macam ni, kita ikut ira kain. Kalau kita lipat dua macam ni, dia boleh lepas apa? Kita boleh buat tangan ke macam ni, dia kecil kan. Kita kecil. Tak boleh lepas. Tangan tak boleh lepas. So kita buat pesak. Kalau kita boleh buat pesak. Tunjuk balik tadi kita lipat berapa kali? Satu macam ni, kan? Yang kita tarik kain tu ke sini. Okey, lepas tu kita lipat lagi sebab kita nak serentak ni kiri kanan. Lipat sekali lagi. Okey. Yang ini bila kita letak, tadi kita letak tangan tak lepas. Dia tak lepas sebab apa tahu? Sebab yang ini jangan lupa kita kena tambah basi. Yang atas ni tanda 3 bulatan ni, kain dilipat 2 tanpa belah. Dekat bawah ni kena tambah basi. So dia tak cukup ni kain. Tak tambah basi dekat sini. So kita tinggalkan dulu, kita buat pesak. Tapi kalau nak lebih cerdik lagi, macam ni kita membazir ni. Membazir. Sebab kita mungkin ke tangan dengan pesak. Tengok dulu. So bahagian sini mungkin you bukan buat 5-6 tahun. Mungkin you buat untuk saiz-saiz yang lain. So kena tengok okey ke tak. Ini cara kita tengok adjust kain. Bahagian mana yang lepas. Ikut pada saiz lah budak tu. Baju saiz apa yang you buat, berapa baki yang tinggal. Macam ni kita boleh dapat tangan dan pesak untuk satu belah. Satu belah. Jadi kita boleh jimat kain. Bila kita jadi tukang jahit ni, kita kena pandai adjust kain. Kita takut customer bagi kita kain tak cukup. Macam ni. Kita dapat macam ni. Nanti yang satu lagi sebelah sini pula. Sebab tu tadi kalau you perasan dekat carta ukuran standard, Abel ada lebihkan sedikit meter untuk rujukan you tu kan. Kita dah kira lebih supaya takut nanti bila biasa newbies ni kadang-kadang tersilap. Tersilap potong tiba-tiba dia potong, dia tak sediakan pula basi. At least ada bahagian lebihan kain yang you boleh buat balik benda tu. Kadang-kadang
Customer dia cakap macam ni ya. Boleh tak buat satu baju, nanti kalau ada lebih, dia cakap kalau ada lebih buat satu lagi, sama ada untuk adik dia ataupun untuk bahagian lelaki. Cara macam bila dia cakap macam tu, kita kena buat cara macam ni lah. Kita kena pandai susun kita bentuk pola kat kain. Betul-betul maximize kita punya penggunaan kain. Sebab customer dah cakap macam tu kan, kita kena ikut lah. Ni tanda ni, jangan lupa tanda ni ada 3 tanda. Kalau you perasan dekat bahagian atas ada 3 tanda. Kain dilipat. Kain dilipat 2 tanpa belah, bermaksud bahagian sini kita dah lipat kain, bahagian sini tak perlu tambah basi Kita tambah basi dekat bahagian sini. Sini dengan sini nanti. Sini setengah 1 inci lah pada bahagian hujung ni. Hujung tangan basi dia 1 inci. Yang kat sini ambil setengah inci. Nampak tak? Kita gariskan ikut, mula-mula ikut ngam-ngam pola. Okey, lepas tu masa potong nanti kita lebihkan setengah inci. Dan sebelah sini pun setengah inci sebab dia senyawa dengan sisi badan tadi setengah inci. Nampak tak? Yang itu setengah inci untuk basi. Potong setengah inci juga untuk bawah tangan tu. Hujung tangan 1 inci sebab kita nak buat claim dekat situ. Sebab tu basi hujung tangan dengan basi hujung baju besar sikit berbanding bahagian-bahagian yang lain. Okey, selesai untuk satu tangan. Nanti kita akan buat lagi untuk satu tangan yang lain. Tapi letak tepi dulu. Potong pesak. So pesak ni pun sama, ambil kapur, trace betul-betul dekat garisan pesak tu sebagai garisan panduan masa atas mesin. Itu ialah garisan untuk jahitan. Yang ni. Kapurkan dia betul-betul ngam-ngam ikut pola. Masa potong baru lebihkan untuk basi. Yang bahagian situ setengah inci sebab dia akan senyawa nanti kita akan jahit sambung dekat basi badan. Basi badan tu setengah inci, basi kat pesak pun kena setengah inci juga. Tapi bahagian bawah ni jangan setengah inci. Sebab bahagian bawah ni kan ikut bawah baju. Bawah baju kan kita tambah 1 inci. Yang ni basi setengah inci juga. Okey, bila kita dah buat macam ni, bila kita potong, kekek kita kan nak letak sebelah sini kan, bahagian yang serong, kita tanda dia. Yang kita takut tertukar. Takut nanti bila kita tak perasan kita terpasang sebelah sini pula. Kan? So kita tak nak macam tu. Sebab dia memang tirus, dua-dua tirus. Memang lagi tak akan pasang dekat bawah. Kita tak nampak lah dia tirus macam mana kan. Ada satu yang serong tu bila kita tanggalkan pola ni, takut nanti kita tak perasan mana satu yang serong. Yang ini yang serong sebenarnya, yang ni yang straight, bahagian straight yang akan sambung dengan badan. Yang ini bahagian serong. So bahagian serong ni tandakan 1, 2. Okey, tandalah apa-apa tanda pun you nak tanda. Asalkan yang ini ialah penyambung pada kekek nanti. So dah siap untuk tu, potong lagi pesak lagi. Yang ni pesak untuk satu bahagian Okey, kita kena tepikan yang tu. Buat lagi pesak dan juga tangan sebelah lagi. Cantik bertemu cantik bila nak letak kain tu cantik bertemu cantik bermaksud. Yang ini kita tengok yang ni dia ada terkeluar sikit, kita boleh buat bahagian kekek. Yang kecil-kecil yang tak cukup tu kan. Yang macam ni kita boleh ambil kat sini sebab dia punya
ni dah sama Dah sama panjang dah ni sama straight. Ni, yang ini baki dia ni dah sama. Dah sama. Yang sini kita boleh buat pocket, yang sini kita boleh buat kekek. Kemudian dia punya tangan dia kita boleh ambil yang kat sini lah. So nampak tak cantik bahagian luar bertemu bahagian luar. Lipat dia sini. Okey, so part yang ini kita dah selesai bahagian pesak dah ada dua. Jangan lupa tanda bahagian serong untuk kita pasang kekek. Okey, so pesak kiri kanan dah selesai. Pesak pun jangan tertukar tau. Kiri ni pasangan dia. Okey, yang tu kiri kanan dah selesai, tangan kiri kanan pun dah selesai. Yang ni kita nak potong kekek. Kekek yang ni. Yang kecil kan tu. Yang kekek ni kita ambil yang lebihan daripada kita ambil tangan tadi yang mula-mula Ruang yang ada ruang kecil-kecil ni kita boleh ambil bahagian kekek. Kita lipat dua sekali, kita potong dua sekali. So selepas ni tinggal bahagian poket dan juga lapik. Bahagian lapik ni Abang rasa kita tinggalkan masa kita nak buat lapik nanti. Baru kita buat ni kan. Kita guna yang ni. Okay, dekat kain kita tak terus potong macam ni sebab kita akan gosok dengan kertas gam dulu kan. Baru kita potong. So yang ni lepas kekek. Kekek ni basi dia setengah inci juga. Setengah inci juga sebab you akan jahit sambung dekat bahagian pesak. So kalau pesak tu basi dia setengah inci, jadi kekek pun basi setengah inci jugalah. Yang ni buat dua sekali serentak sebab kekek kanan dengan kekek kiri. Basi setengah inci. Tu pun kita nak tanda dia punya garisan actual line dia. Okay, kita pin dia jangan hilang sebab dia paling kecil. Okay. Lebihan kain ni sebenarnya nampak banyak sebab Abel nak buat dua pasang baju. So untuk baju yang lagi satu, cara potong exactly sama yang kita tunjukkan step by step tadi tu. So kita tak tunjukkan dalam live. Kalau you nak buat dua pasang baju serentak dan lebihan tu, you boleh buat untuk potong cara yang sama. Okay, so yang ni kita susun bahagian mana. Selepas potong kain, biasakan diri untuk check partition dia. Takut kita tertinggal, ada bahagian yang tertinggal ke apa kan. So check dulu partition dia tu. Okay, yang ini dah siap potong. Kita tengok badan, pesak kiri kanan, kekek, tangan kiri kanan. Okay. Ni badan dia, depan dan belakang lah semua ni. Okay. Lepas ni kita jahit tepi. Selepas kita jahit tepi, nanti kita potong pada bahagian leher. So yang ini biarkan dulu. So jahit tepi bahagian, ada bahagian yang tak perlu jahit tepi ke? Tak ada, semua kita jahit tepi. Okay, so kita dah selesai video potong baju ikut pola yang ada dalam box. So next video ialah part untuk kita jahit sambung selepas kita jahit tepi. So jumpa dalam video seterusnya.